Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala alaina alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umur kita semua. Kali lagi kita dapat berada di bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita dapat berkuliah, kuliah yang dinamakan kuliah zuhur tahunan. Dia bukan mingguan, bukan bulanan, tahunan. Alhamdulillah, kita dah sampai 19 hari. 20 dah. 19. Tak, saya pun menghormatilah bang kita depan ni, dia kata 20. Barangkali dia puasa awal sehari dah kita. 19. Baru ni kita 17 Ramadan, 18 dan 19. Bulan yang tak perlu kita bincang lagi tentang kehebatan dia, kemuliaan dia. Pendek kata, Ramadan adalah bulan yang Allah nak bagi syurga kepada kita. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa sepanjang Ramadan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada Engkau syurga-Mu dan jauhkanlah kami daripada azab neraka-Mu. Bulan kita mengharapkan yang paling besar, Allah nak bagi syurga. Sebab itu dalam satu riwayat hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Apabila tiba sahaja Ramadan, dibuka abwab, pintu-pintu syurga. Abwab jamak, plural, makna pintu-pintu. Kalau satu pintu, babun, bab. Abwab, banyak pintu. Babun, dia satu, mufrad dipanggil. Ahmad al-Bab, Ahmad pintu. Jangan buat nama cucu tu. Maknanya semua pintu syurga dibuka. Buka semua untuk kita umat-umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkannya melalui ibadah puasa, melalui qiyam, melalui tatawwu', segala amalan-amalan sunat yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan. Allah buka laluan mudah. Kemudian wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka.
Neraka pun macam syurga. Syurga dia banyak pintu, neraka pun banyak. Berdasarkan kehebatan azab dia. Lepas tu kita banyak hadis cerita, ada kita dengar azab ringan, ada kata azab berat, ada yang berat lagi, ada yang duduk sampai di bawah neraka. Sebab neraka ni dia banyak tingkatan dia. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW menyatakan seringan-ringan azab neraka diberi pijak bara api neraka, bara dia saja. Bila diletak kaki atas bara api itu, lalu menggelegak otak yang ada dalam kepala. Begitu dahsyat. Tu yang paling ringan. Sehingga orang yang merasakan nikmat ini kata dialah yang sedang menerima azab yang paling berat, sedangkan dia sedang menerima hak paling ringan. Paling ringan pijak api neraka, menggelegak sampai kepala. Tu hak yang atas, yang lagi banyak lah. Ditutup semua pintu neraka melalui amalan puasa kita yang sebenar, ibadat kita yang ikhlas. Ditutup pintu neraka, kan? Ada bila kita puasa dalam arti kata yang sebenar, kita tak akan buat amalan-amalan yang boleh masuk neraka. Ramai orang puasa dia pencin saat mengata, membawang. Dia tunggu lepas raya ni kita sambung balik. Dia tak buat amalan sebab puasa dia jaga. Ada orang puasa dia tak muhung dah. Tidak ke muhung bagi dua nama saat, sampai orang panggil at bom. Pergi tak mana pun dia lepas bom. Dia kira muhung. Tak muhung sebab nak jaga puasa. Qaulaz zur, daripada perkataan-perkataan yang tak baik, jaga. Tak buat. Benda dosa. Pernah tuan-tuan jumpa orang puasa, buka puasa dengan kita, malam tarawih dengan kita, tiba-tiba kita jumpa dia duduk beratung di kedai nombor ekor nak beli nombor. Puasa. Orang ramai panjang. Dia boleh potong kiu pergi depan, pergi cuik kawan depan tu, ni bagi pak cik dulu, pak cik puasa. Nak diri lama. Tak agama. Itu puasa. Sebab tu Nabi kata as-siyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Perisai daripada melakukan amalan-amalan yang nak bawa ke neraka. Sebab tu kita puasa, pastikan puasa tu jadi perisai. Jangan puasa-puasa merapu pun boleh tahan. Puasa-puasa mata melihat benda yang tak baik. Kan, TikTok jalan sedia. Elok tak apalah. Tengok. Mula-mula awal puasa dia duduk tengok. Oh, yang ni tak bagus, tolak atas. Oh, hak ni kuliah agama, tunggu saat. Habis tolak lagi. Oh, hak ni merapu, tolak. Hari kedua dia tarik balik. Orang puasa asyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai daripada melakukan, dia menahan kita daripada melakukan perkara-perkara yang nak menyebabkan kita mendapat dosa, mendapat neraka Allah. Dan ketiga, wasufidati syayatin, Allah rantai segala syaitan, rantai. Lalu kita dengar hadis ni, mari kita tengok apa sebenarnya tiga benda ni. Pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan ditangkap, diikat. Makna apa? Maknanya Allah nak bagi syurga kat kita pada bulan Ramadan ni. Betul-betul Tuhan nak bagi syurga. Kan? Baik. Siapa selama ni
yang mengganggu kita, yang menghalang kita daripada melakukan amal ibadat yang nak boleh dapat syurga. Syaitan. Ya. Siapa selama ni yang duk menghasut kita supaya kita buat perkara-perkara yang boleh masuk neraka? Juga syaitan. Sebab tu Tuhan kata dalam surah Yasin, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang nyata. Jadi bulan Ramadan Tuhan ikat dia. Nampak? Maknanya dia tak boleh kacau kita dah daripada nak melakukan amal ibadat yang nak boleh dapat syurga. Dia tak boleh kempen hasut kita supaya buat perkara-perkara maksiat yang nak boleh masuk neraka. Sebab tu kan dia tengok bulan puasa, mudah aja kita buat amal ibadat, tak ada masalah. Puasa walaupun panas sikit tapi relax ya. Sebelum nak masuk Ramadan duk susah hati dah. Lagu mana lah kata ni, hangat betul. Kan mandi tak ada nak lap dengan ni kering dah. Mandi lain panas. Tapi mai Ramadan kita boleh. Tuhan tolong kita. Kan sembahyang lagu tu juga bulan lain Allah. Sembahyang fardu tak berjemaah. Mai bulan Ramadan sembahyang sunat ketat surau. Tak masjid, sembahyang tarawih. Nampak Allah tolong kita. Puasa Allah tolong. Bulan lain Allah nak puasa ke nak puasa sunat jenuh bertagak, jenuh bini, jenuh pujuk, mailah Pak Hang kita puasa sama-sama. Kami puasa bayang, Pak Hang puasa sunat. Dia kata aku tak mau lah, siapa suruh hang tinggal hang bayang, aku tak tinggal mana. Dia tak mau. Tapi mai bulan Ramadan dia bangkit sok dulu. Ni hebat. Makna wasufidati syayatin, Allah rantai syaitan-syaitan, Allah nak tolong kita supaya kita dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan yang kita berada sekarang yang sudah pun hampir memasuki 10 yang akhir dah. Saja. Baru duk kata nak sambut Ramadan, istiqbal Ramadan, ahlan ya Ramadan. Tinggal 10 hari lagi. Tu rasa tuan-tuan, kita rasa cukup pantas. Kita takut kita duk rasa sat tak habis, amalan tak banyak mana. Ni tambah akhir zaman ni, dunia ni kita rasa dia bergerak cepat. Sehingga Nabi kata la taqumus sa'atu hatta yataqarrabaz zaman. Tidak akan terjadi kiamat sehingga masa menjadi cepat. Cepat tak sedang. Habis hari. Kan? Fatakunus sanatu kasyahri, Nabi kata. Maka jadilah setahun dirasakan bagai sebulan. Sebulan. Tanya-tanya ni makcik bila mai duduk sini? Baru 3 bulan. Betul kah? Cuba kira betul-betul. Allah Ustaz setahun dah rasa sat dia duduk sini. Kan? Kadang-kadang kita rasa cepat. Yang rasa lambat pun ada juga. Tak apa seronok nak duduk, anak suruh duduk juga. Ni lambat. Yang seronok tu dia rasa sat je. Setahun kita akan rasa macam sebulan. Baru saja rasa lagu ambil rotek, tengok-tengok cermin, mampu pula dah setahun. Wa yakunu syahru kal jumu'ati, dan jadilah sebulan itu macam seminggu, satu Jumaat. Bulan macam seminggu. Kadang-kadang sampai bergaduh dengan pejabat tu, makcik bayar dah yuran ni, kami bayar dah hari tu bila? Baru ni apa, bulan lepas ni, bulan ni tak lagi.
Baru sangat rasa. Baru. Masa cukup jalan cukup cepat. Dan wa yakunul jumu'atu kal yaum, dan jadilah seminggu itu macam sehari. Kita akan rasa macam sehari, seminggu tak ada nak buat apa. Seminggu lah lepas. Baru sembahyang Jumaat, sembahyang pula dah. Wa yakunus sa'ah, dan jadilah sejam. Wa yakunul yaum kasa'ah, dan jadilah sehari itu macam sejam. Macam sejam. Cepat sungguh lah. Saya pun tak tahulah. Lehok dah. Pagi tadi kuliah subuh di Sungai Nibung, Pulau Pinang balik. Lehok dah. So dia fikir awak sat sangat. Awak tak sat. Aku lena daripada pukul 9. Kan malam. Tapi dia kegiatan kita. Pasal apa kita jadi lagu ni? Apakah jam tu dia bergerak cepat? Matahari dia bergerak pantas? Tak, tuan-tuan. Ada satu hadis Rasulullah cerita, kita boleh dapat tahu pasal apa dunia akhir zaman ni dia rasa cepat bergerak. Masa cepat bergerak. Hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dia kata, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar. Wa jalasna haulahu, dan kami pakat duduk di keliling dia. Duduk keliling. Nabi duduk di atas mimbar. Tapi bukan lagu mimbar kita lah ni kan. Mimbar dulu asai Masjid Nabawi tu. Masjid yang dibina di sebidang tanah wakaf, dan terdapat beberapa pokok kurma di situ. Lepas tu mereka buang pokok kurma, semua buang, tinggal satu je di depan nak jadikan mimbar. Nabi nak baca khutbah, dipotong kat. Nabi duduk khutbah. Sampailah satu masa seorang hamba Allah ni, makcik ni bermurah hati nak buat mimbar baru kat Nabi. Dia nak wakaf. Rasulullah pun setuju. Dia buat cantik lah. Bila dah siap semua, Rasulullah pun tinggallah mimbar hak lama tu, pergilah ke mimbar baru. Bila Rasulullah naik mimbar yang baru tu, tiba-tiba pakat dengar suara macam kanak-kanak menangis. Perlu pakat cari siapa dia bawa anak. Tak ada. Tapi dengar suara macam orang duk menangis. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun daripada mimbar tu, pergi kat tunggui kurma tu, mimbar lama. Rupanya tunggui kurma tu yang menangis. Sayangnya dia kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia rasa sedih kerana Rasulullah dah tak guna dia, tak duduk atas dia dah. Ni tunggui kurma punya sayang kat Nabi. Kita hak makan kurma, kalau tak sayang kat Nabi, teruk ada tunggui kurma. Lama-lama Rasulullah pergi gosok, dia hurut, dia kata, tak apalah wahai pokok kurma. Kami takkan buang kamu, tinggallah di sini dalam masjid ni, jadilah dinding masjid dan sebagainya. Dia duk riau lagi, riau, bunyi macam ni lah budak-budak menangis. Last sekali Nabi kata macam ni lah, wahai pokok kurma, maukah engkau aku mohon kepada Allah supaya engkau akan tumbuh di dalam syurga dan akan bersama dengan aku. Baru dia senyap. Baru dia senyap ni tunggui kurma, tuan-tuan. Tahu syurga neraka, dia nak masuk syurga. Ni mengingat manusia ni amboi, sampai orang kata hang tak takut kat neraka ni, jahanam. Takut apa?
neraka jahanam, kita boleh lari keluar. Dia ingat neraka apa menakan dia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, lalu senyaplah dia bila dijamin dia akan tumbuh dalam syurga dan akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin mimbar hak asal itulah hak rendah kan Nabi duduk, para sahabat duduk keliling Nabi. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni akhafu alaikum min ba'di. Sesungguhnya aku bimbang satu perkara akan berlaku ke atas kamu selepas ketiadaan aku. Lepas aku dah tak ada esok ni, aku dah wafat, Nabi kata ada satu benda yang akan berlaku ke atas kami. Inni akhafu, sungguhnya aku sangat bimbang, aku sangat takut. Apa dia? Yuftahu alaikum min zahrati dunya wa zinatiha. Akan dibuka kepada kamu kecantikan, keindahan, keseronokan dunia, wazinatiha, dan perhiasannya semakin banyak, semakin menjadi-jadi. Maknanya Allah buka keseronokan yang nak melalaikan kita. Lepas Nabi tak ada ni, sementara nak mai kiamat tu, dia makin hari duk buka benda-benda yang seronok, yang cantik, yang indah. Kan? Dia berubah semakin hari semakin maju, semakin seronok kita, semakin cantik. Kan? Dulu kita tengok, saya ingat masa besar ni dulu. Kan? Televisyen satu kampung ada kot satu rumah ada hitam putih. Malam satu pakat berhimpun rumah dia, cerita Melayu. Satu lagi ada cerita Combat starring Wick Morrow. Kan? Cerah Bemban pakat terbang buat senapang. Masa tu TV masa tu 2 channel, TV 1, TV 2. Anu je. Hitam putih. Tu pun dalam seminggu ya gambar elok. Masuk minggu kedua semua pakat jadi Ibrahim pendek belakang. Bateri nak habis. Bateri habis. Ya. Sekarang ada berapa channel? Tak larat kira. Dulu TV 1, TV 2. Lah. Tu belanga besi pun orang tak pakai dah. Bubuh atas bumbung. Pakai internet. Allah. Pakai internet. Beratus-ratus tengok kali kita tuan-tuan. Yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Dulu pukul 10 ni jalan Bandar Baru pergi Seradang ni, pukul 10 boleh tidur, berani tidur atas jalan. Lah pukul 12 pun jenuh. Tuan-tuan, orang tak berhenti. Kan? Sebab orang kerja 24 jam. Dia pun tidur masa mana pun tak tahu. Orang dulu pukul 10 sunyi dah. Kedai semua tutup. Tidur awal. Pasal tu orang dulu anak ramai. Pasal dia pun tidur awal. Lah ni 24 jam. Kedai pukul 6 habis dah. Tu duduk carilah ni kot Bandar Baru, kot Seradang. Tak ada apa dah. Lah ni kedai tak tutup. Lebih dahsyat lagi, dalam tiap-tiap rumah ada kedai. Saya tahulah, tengok di depan rumah lah kan. Sambil nak tidur lah tu, membeli lagi, Shopee. Tu, hari ni kedai tak tutup. Leka kali kita tuan-tuan kali demand. Dulu pakai Telegram. Dapat berita jenuh, pergi pejabat apa-apa berita nak hantar satu Telegram berhari, paling cepat sehari 2 hari.
Kan lah ni Telegram tutup kedai. Semua ada Telegram masing-masing. Ni dengan benda ni tambah ada benda ni lah. Apa yang tak ada. Semua duduk di tangan kita. Yang dulu kita kena usaha, Allah tak payah duduk di tangan, di hujung jari. Ni yang menyebabkan kita leka, kita galik saat masa habis. Dulu kalau anak-anak duduk luar negeri lah, ayah mak ni meriau teringat anak. Lah duduk pergi jauh mana pun, semua duduk dalam rumah. Video call. Tok Wan dengan cucu, bye-bye. Tengok Tok. Tengok Tok lama agak, bukan Tok baru. Yang bakat cucu dia. Tuan-tuan, jadi ada satu saya pernah buat dah. Boleh siapa nak cuba boleh. Ada satu cara kita nak bagi cepat traffic light tu, lampu merah tu, daripada merah dia tukar jadi hijau. Senang dah. Pakai handphone. Boleh ubah. Bila kita sampai kat traffic light tu, tengok merah. Ambil handphone. Pegang handphone, tekan WhatsApp. Baca WhatsApp. Lepas tu tolak pula TikTok pula tengok. Sat je hijau. Silat-silat tinggal kita seorang lah tu. Orang semua pergi dah. Tak terasa. Kadang-kadang baru pegang ya. Oh hijau dah. Haram. Tak ada nak tengok. Tuan-tuan, betul Nabi kita. Ni Ramadan pun lagu tu. Saat puasa tarawih 20 pidah. Tinggal 10 hari lagi. 10 hari lagi anak main ni jangan kita ngalik tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila masuk 10 yang akhir, dia semakin mengetatkan pinggang dia, ikat pakaian dia kuat-kuat nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mengatakan, tahawwaru, carilah kamu Lailatul Qadar pada malam-malam 10 yang akhir daripada Ramadan. Kalau 20 yang awal itu tak ada, 10 yang akhir confirm ada. Nabi suruh tunggu. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu beribadah pada malamnya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan maknanya ada 83 point berapa tahun dah, kira 84 tahun lah. Satu malam kita ibadat pada malam itu, pahala dia macam kita ibadah 1000 bulan, yakni 84 tahun. Allahu Akbar, tuan-tuan. Tak ada dalam bulan-bulan lain, dan tak ada bagi umat-umat yang sebelum kita. Allah bagi kepada kita umat-umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang duduk di tempat mengaji ni rebutlah. Kada-kalau apa? Tak ada kalau apa. Ngaji je ni, maklum-maklum ni duduk seorang, dapat long pun tak ada, nak kacau. Dulu kita tak dan ni kita ada masa Allah bagi apa yang Allah takdir dekat kita ni. Allah nak bagi lebih baik, mungkin nak bagi jumpa Lailatul Qadar, mudah kita ibadat. Kita bangun tengah malam, sebelum ni duk bangun kecil ya, ni bangun sembahyang, bangun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah bagi kepada kita umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Umat dulu tak dapat. Sebab umat dulu mereka hidup lama, umur panjang, tuan-tuan, panjang. Ada yang sampai 500 tahun, 600 tahun, 800 tahun pun ada. Jadi mereka boleh, masa mereka nak beribadat tu banyak. Kita, Nabi kata umat-umat aku, umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umat-umatku di antara 60 ke 70. Ni ghalib lah kebiasaan kebanyakan. Kita jumpa 60 ke 70 aja. Ada yang lebih, bukan tak ada. Ada sampai 80, 90, 98, 99.
berapa kali bedah jantung dah, duk lagi kan. Allah bagi. Tapi tak ramai. Yang kebanyakannya 60 ke 70. Baik, kita ambil lah kata yang panjang hak Nabi kita 70 tahun. 70. Campur dengan 84 tahun. Takkan 100 lebih. Seberapa umur kita 100 lebih. Inilah tawaran Allah di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Kita cari dan kita doakan, Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna lailatul qadr. Ya Allah, berkatkanlah kami pada bulan Ramadan dan pertemukanlah kami dengan Lailatul Qadar. Kerana dia sangat terbaik anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ini rezeki masing-masing lah. Tapi kita kena ada usaha lah. Usaha biasa dalam keadaan ibadat. Malam tarawih bagi cukup elok. Jangan tarawih 2 rakaat 2 harap Lailatul Qadar. Kan? Biar malaikat turun, kita duduk tengah ibadat. Ni malaikat turun Lailatul Qadar, kita duduk koyak kerang abuih cicah kuah kacang. Penuh kedai kerang lah. Rugi kita. Ambillah masa peluang ni, bukan selalu. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Apa lagi bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Pada bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Ini lagi menunjukkan kehebatan Ramadan. Puasa satu, kemudian Quran pula. Kombinasi puasa dan Quran ini cukup hebat sehingga Rasulullah menyatakan as-siyam wal Quran yashfa'an. Puasa dan Al-Quran dia akan memberi syafaat pada kita di akhirat kelak. Allah pilih bulan yang kita pakat taat kepada Allah, pakat junjung perintah Allah, pakat tahan nafsu kita, dan Allah turunkan Al-Quran. Nak habaq apa? Saudara-saudari, adik-adik sekalian, Quran dengan puasa ni dia ada hubungan yang cukup kuat. Bagaimana nak jadikan kita hamba Allah yang Quran boleh hidup dalam diri kita? Jadi Allah turunkan dalam bulan Ramadan. Bulan mana? Bulan yang puasa menyediakan wadah untuk Quran turun dalam diri kita. Quran tak boleh duduk di tempat yang kotor. Quran tak boleh duduk di tempat yang maksiat. Dah. Jadi tengok kita puasa. Kan? Dalam puasa terdapat didikan Allah yang nak bagi kita ni adalah hamba yang Quran boleh hidup dalam diri kita. Kita tengok. Sebab tu ada ulama menyatakan Ramadan ini juga adalah madrasah, sekolah, sebuah sekolah. Kita masuk ramai-ramai, kan? Tak kira tua muda, kecil besar, anak murid, guru, ibu, bapa, semua masuk. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa. Tak kira siapa beriman, kecil besar, tua muda, dia kena puasa. Kan? Puasa selain pada fadilatnya yang banyak, hikmahnya ialah nak membentuk diri kita supaya Quran boleh duduk hidup. Bila Quran hidup dalam diri kita, itulah dia orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Kita tak boleh dakwa kita orang yang bertakwa, akhlak kita bercanggah dengan Quran. Kita orang yang bertakwa, Quran pun tak kenal. Tengok kamu harap pun kata Quran dah. Balut dengan kain pun. Kata dia balut kamu.
Macam mana kita tengok madrasah Ramadan kan menyediakan wadah dalam diri kita yang Quran boleh duduk. Tuan-tuan, saudara-saudari sekalian, kata ulama, orang yang bertakwa ada empat halangan dia yang dia kena runtuh dan robohkan. Barulah boleh jadi orang yang bertakwa, iaitu orang yang Quran berfungsi dalam hidup dia. Yang pertama ialah pengaruh dunia. Dunia ni Allah bagi kat kita satu keperluan, tuan-tuan sekalian. Bukan sebagai matlamat, dia keperluan dia sebagai alat. Yang tu kita ingat. Sebab tu Allah kata sesungguhnya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kamu, anak pinak kamu adalah ujian, fitnah. Walaupun dia keperluan. Baik. Jadi siapa yang Quran boleh hidup dalam diri dia, lantas takwa muncul dalam hidup dia. Orang yang Allah bagi dunia, dia yang mengatur dunia dia. Bukan dunia itu yang atur dia. Ya, tengok pasal madrasah Ramadan Allah ni cukup cantik. Dia punya modul, dia punya kurikulum dia cukup cantik. Kan? Kita atok, ada masa kita boleh makan. Sampai masa dia kita diharam makan dan minum. Kan? Sebelum sahur makanlah kita. Orang bang je, habis-habis tak boleh makan dah. Sampailah maghrib saat ni. Azan pula baru boleh makan. Tak boleh makan. Walaupun kita makanan banyak. Dalam periuk, dalam peti air, bubuk kaji hak kemarin dulu pun ada freezer atas. Tapi Allah haramkan kita makan. Pasal apa? Bukan Allah nak dera kita, tapi Ramadan Allah ini, madrasah Ramadan ini nak ajak kita nak jadi orang yang berjaya, orang yang bertakwa, orang yang menjadi Al-Quran sebagai panduan hidup dia, orang yang atok dunia. Kalau dunia atok dia tidak akan jadi jilul Quranil Farid, generasi Al-Quran yang unggul. Kalau duk bawa dunia. Sebab tu Imam Ghazali kata, tuntutlah dunia, tak salah. Tapi letaklah dunia itu di tangan kamu, jangan letak di hati kamu. Apa makna cari dunia letak di tangan? Yakni kita cari dunia kaya pun tak apa, tapi kita yang mentadbir dunia. Tu makna duduk di tangan. Jangan letak di hati. Yakni apabila dunia duduk di hati, dia atok kita. Dunia atok kita, tuan-tuan dan puan-puan. Jauh kita dengan Quran. Jauh kita dengan takwa kepada Allah. Dan dunia atok kita, kita tak nampak. Jalan nak pergi mengaji, jalan nak pergi masjid, tak nampak. Yang nampak jalan nak pergi market dengan jalan nak pergi supermarket. Ni. Jalan mengaji tak nampak. Ni bila dunia atok kita. Tengok cantiknya madrasah Allah. Sebab tu kita puasa ni, kita kena pastikan kita semakin bijak dalam menilai dunia. Jangan bagi dunia yang ada kepada kita menjauhkan kita dengan Al-Quran. Apatah lagi melakukan amalan-amalan yang bercanggah dengan kitab Allah Al-Quran. Satu. Yang kedua, madrasah Ramadan mendidik kita meruntuhkan halangan yang kedua, halangan takwa. Apa dia? Hawa nafsu. Ni yang kedua. Yang duk bagi kita tak seronok nak patuh pada Quran. Teringin nak buat segala yang bercanggah dengan Quran. Nafsu. Inna nafsa la'amarakum bisu'. Sesungguhnya nafsu sentiasa menyuruh kamu untuk melakukan kejahatan yang bercanggah dengan Quran. Jadi sebab tu indahnya madrasah Ramadan sebulan. Yang kedua,
Ramadan ajak kita supaya bijak dengan nafsu, menahan nafsu. Orang yang kuat berjaya membendung nafsu dia dan mendidik nafsu dia. Ya. Tengok sebulan bulan puasa ni kita kerja kita apa dia? Banyak dengan lawan nafsu ya. Lepas song mula dah. Start pada song lagi. Nafsu tidur, kita lawan. Tengok tidur siap-siap. Dah tadi tarawih balik lambat kan. Pukul 4.30, 5 bangkit dah. Bini gerak bangkit. Pejam pun bangkit. Ikut nak tidur. Bangkit, pejam, jalan pergi ke dapur. Kum laga peti air baru celik elok. Tuan-tuan sekalian, kita lawan nafsu tidur. Siang kita lawan nafsu lapang, nafsu dahaga. Ni dahaga tak kira ni. Hak duduk depan ni nak dengar, tak dahaga sangatlah. Kawan nak cakap ni. Tak apalah. No. Biar kita dahaga di dunia. No. Kita tak dahaga di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lawan dahaga. Lawan apa lagi? Nafsu syahwat. Kita tak terfikir ke pasal apa Allah Ta'ala haramkan bersama suami isteri di siang hari di bulan Ramadan. No? Pasal apa? Sedangkan nikah sah. Surat nikah pun ada. Surat nikah kedah pun ada. Surat nikah siap pun ada. Dua-dua ada. Tapi Allah haram bersama sampailah buka puasa. Nampak? Ini antara modul yang ada dalam madrasah Ramadan untuk menjana insan yang bertakwa, orang yang boleh tekan, yang boleh lawan nafsu dia. Orang ni saja Quran boleh duduk dalam diri dia. No? Itu saya kata hubungan rapat Ramadan dengan Al-Quran ini. No? Quran dinuzulkan turun Ramadan. Puasa adalah proses untuk bagi Quran tu boleh duduk. Kita ke arah itu. Baik, kemudian berapa arah ni? Dua, no? Yang ketiga, halangan orang yang bertakwa ialah syaitanul jin. Syaitan daripada kalangan jin. Hak ni ma'ruf lah. Kan dalam Yasin pun Allah bagi tahu innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Dan dalam ayat-ayat yang lebih banyak Allah peringat kita tentang syaitan ni musuh kita yang nak mengajak, nak menghasut kita supaya kita gagal di depan Allah macam dia juga. Baik, modul lagi satu, yang ketiga yang ada di dalam madrasah Ramadan. Allah kurung syaitan sebulan untuk kita. Nampak? Macam kita sebut dalam hadis tadi. Dirantai syaitan. Ramadan mendidik kita sebulan kita tanpa syaitan. Supaya keluar Ramadan ni, syaitan dilepaskan, kita dah ada kekuatan dan terdidik dah. Sebenarnya kalau tak ada syaitan, kita boleh jadikan Al-Quran sebagai ikutan kita. Amal soleh menjadi amalan kita. Amal toleh kita akan jauh. Allah bagi kita sebulan hidup tanpa syaitan yang mengganggu. Kalau ada sikit sebanyak kejahatan tu bukan pasal syaitan. No? Hak tu kesan daripada jajahan syaitan ke atas diri kita sebelum ni, belah bulan sebelum ni. Kesan biat orang panggil, no? Dan biat dia tak ada lah, tapi biat tu ditinggal kat kita. Jadi berapa dah? 3. Kemudian yang keempat, halangan ketakwaan yang keempat ialah syaitanul ins, syaitan daripada kalangan manusia. Kita ni kadang-kala kita hanyut jauh kita daripada Al-Quran kerana faktor manusia. Selain daripada 3 faktor yang lepas saya sebut ni, manusia. Syaitan satu. Dalam masyarakat syaitan tak ada manusia. Tapi dalam masyarakat manusia ada syaitan. Itu kita kena beringat. No? Sebab tu Nabi bila sebut tentang arba'ah min sa'adatil mar'i, 4
kebahagiaan seseorang itu salah satunya wa khulata'uhu salihin. Kawan dia adalah kawan yang soleh, yang baik-baik. Nah, kita ni nak jadi baik pun kadang-kadang kerana kawan, nak jadi jahat pun kerana kawan. No? Ni kita ni jadi orang mengaji, orang jemaah, pasal apa? Pasal kawan kita orang kuliah jemaah, kuliah jemaah. Kita apa kuliah jemaah. Seduk kawan dengan depa. Cuba pergi berkawan dengan kawan hak wirid dia, hak nyai betung, hak nyai betung. Kira makan angin. Jahanam kita pun. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita tengok. Sebulan Allah Ta'ala plan yang kita ni duduk dalam bi'ah, dalam environment, masyarakat, persekitaran yang takut kepada Allah. Ya, kita duduk di rumah, kita dikelilingi oleh ahli keluarga yang semua pakat puasa, pakat menunaikan perintah Allah, kan. Kita pergi bekerja, kita duduk di situ pun semua orang pakat puasa. Hak tak puasa pun buat puasa, kan? Dia tak berani tunjuk, kan. Pergi mana pun, maknanya Ramadan nak ajak apa kita? Nak jadi orang yang bertakwa, kita kena duduk dalam bi'ah, suasana masyarakat yang bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah. Selamat kita. Jadi sebab tu bila kita renung tengok, begitu hubung kaitnya nuzul Quran dengan puasa. Al-Quran nuzul diturunkan pada bulan Ramadan, dan puasa Ramadan menyediakan diri yang Quran boleh duduk di dalam dia, dalam diri dia. Marilah kita pastikan proses ini berlaku pada diri kita, menerusi tarbiyah madrasah Ramadan. Dan kita nak tengok Quran itu subur didaulahkan dalam diri kita. Bukan takat kita hafal, tapi didaulahkan dalam diri kita. Nampak ciri-ciri Al-Quran dalam kehidupan melalui percakapan, tindakan kita, akhlak kita. Dan Ramadan, puasa, pastikan puasa yang betul-betul membersihkan diri kita, yang nak bagi Quran boleh duduk. Jadi itulah sikit renungan untuk kita bersama buat kuliah tahunan kita kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain-lain kuliah lah, kan. Kuliah Ramadan tahunan lah, Ramadan setahun sekali, hak lain-lain insyaAllah lah. Kalau ada lapang kita main sama-sama, kita menghidupkan ilmu, kita menghidupkan jiwa-jiwa kita dengan ilmu, kerana inilah punca dan tanda kita nak dapat kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kata Nabi, siapa yang Allah Ta'ala nak jadikan dia orang baik, nak bagi kebaikan, yufaqihu fid din, dia diberi faham dalam soal agama. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang Allah nak bagi kebaikan di dunia dan akhirat. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.